Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Mahathir dalang sebenar, albete dah lama himpit orang politik. Wow. Ini satu tajuk ulasan yang luar biasa dibuat oleh Sam Gaz. Saya akan bacakan dan ulaskan untuk Anda semua. Tapi sebelum itu, jika Anda suka dengan tajuk ini, sila share video ini kepada semua orang supaya kita dapat membenteras perasuah ini sehabis-habisnya. Bagi saya sudah tidak percaya lagi dengan pendedahan demi pendedahan yang dibuat oleh Alberte. Kelihatannya ada plot atau skrip yang seakan-akan dicipta. Mulanya skrip di Sabah seakan-akan kelihatan macam benar. Tapi apabila skrip ini berubah sehingga ke Putrajaya, sehingga melibatkan Tun Mahathir, saya mulai ragu-ragu. Seakan-akan ada satu skrip yang ditambah-tambah pula. Skripnya yang satu sudah selesai, tapi ditambah skrip yang baru untuk semata-mata PRN Sabah yang akan mengundi hari esok. Mahathir dalang sebenar albete dah lama himpit orang politik oleh Samgaz. Akhirnya konspirasi kuda Trojan Papet Sakatua makan diri. Sampai Mahathir kena buat sidang media olok-olok. Kata perjanjian Trump dan Anwar kononnya gadai negara. Semua asal ikut skrip dan planning ikut teori konspirasi sudah. Kuasa Allah nak selamatkan Anwar Ibrahim. Gerakan hati Alberte dedah gambar dia dengan Mahathir. Inilah satu kesilapan paling besar yang tidak dijangka sama sekali oleh mereka. Gambar Alberte dengan puppet master itu disahkan oleh Ketua Penerangan PAS Malaysia Fadli Saari di Facebook pula. Mahathir adalah penasihat di 4 negeri PAS. Kantoi habis. Planning gagal. Disangka planning itu akan memerangkap dan akan menyebabkan Anwar Ibrahim jatuh turun. Rupa-rupanya planning itu tidak seperti yang dikehendaki. Lain yang mau, lain yang dapat, lain yang dihasratkan, lain pula yang jadi. Netizen apalagi? Siasat ke lubang cacing sampai terlonde habis. Kes Albert T yang asalnya syarikat cuci sarang burung walit kini boleh jadi broker projek mineral di Sabah. Kini sampai pula boleh bayar rasuah berjuta-juta. Duit datang dari mana? Kalau setakat bisnes cuci sarang burung, berapa juta aja pun yang boleh dikaut. Hatta gambar Albert sumbang duit ke Menteri Besar PAS Kedah pun jumpa balik. Masa tu Perikatan Nasional PN berkuasa 33 bulan, londe habis. Dah lama kerja dia himpit orang politik ini rupa-rupanya. Pada tahun 2017 sebenarnya Albert T pernah ditangkap di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran tahun 2007, Akta Immigration dan lain-lain. Pada waktu itu beliau pernah didakwa dengan 105 pertuduhan. Bayangkan saudara-saudara. Tapi itulah, gara-gara Albert T menunjukkan gambar bersama dengan Mahathir, akhirnya netizen beramai-ramai mencari siapa sebenarnya Albert T. Akhirnya terbongkar. Tuhan tunjuk juga akhirnya. Namun, pada tahun 2019, Albert T dibebaskan dengan DNAA. Itu berlaku pada tahun 2019. Cuba teka siapa Perdana Menteri pada waktu itu. Tepat sekali jawapan anda. Waktu itu Mahathir jadi Perdana Menteri dan Muhyiddin jadi Menteri Dalam Negeri. Ini konspirasi jijik, kata Samgaz. Beberapa hari lalu Albert T muncul semula. Cuba main isu dengan menyiarkan video seorang wanita bernama Rini.
Jelas kelihatan soalan-soalan Albert sengaja dihalakan supaya Rini menyebut nama Samsul dan Anwar dan mengaitkan beliau. Keseluruhan rakaman itu kelihatan terlalu result, terancang dan penuh skrip. Video itu tidak ubah seperti drama murahan yang sengaja direka untuk memburukkan nama Anwar. Jelas wujud usaha terancang, satu konspirasi yang digerakkan oleh kelompok yang memang tidak pernah senang melihat Anwar Ibrahim memimpin. Namun demikian, Rini sudah tampil beberapa hari yang lepas menafikan beliau adalah proksi kepada Samsul Iskandar Madakin. Wanita itu kata, Rini kata, dia tidak pernah jadi proksi dan tidak pernah mengetahui apa yang disebut oleh Albert T. Albert T. kantoi lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, Ketua Penerangan PAS antara paling laju mengongsikan video itu. Dari dulu sampai sekarang, apabila ada apa-apa fitnah tentang Anwar, merekalah jentera pertama yang berkokok sebelum sempat orang lain buka mulut. Itu memang tugas tetap mereka. Fitnah dahulu, fikirkan kemudian. Hari ini kita juga dikejutkan seorang lagi pemimpin PAS telah kalah dalam satu kes saman sehingga diarahkan membayar ganti rugi saman sebanyak lebih daripada RM100,000. Itu sebabnya di media sosial sekarang tular perkataan PAS dan fitnah tidak pernah berpisah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu memang tugas tetap mereka. Fitnah dahulu, fikir kemudian. Bila tersebar PAS terima duit Albert di siar Harakah Daily, semua tekan break. Konspirasi jijik yang memenjarakan Anwar 11 tahun, sampai konspirasi terbaru ini, pola dia tidak pernah berubah. Otak sama, dalang sama, dendam pun sama. Mahathir. Yang berubah cuma skrip dan pelakon murahan, kata Samgaz. Ini jerat murahan. Buat pemimpin parti dan wakil rakyat kerajaan perpaduan, kalau perangkap bodoh macam ini pun boleh termakan, jangan mengaku pandai bersuara soal integriti. Bangkitlah, ini bukan pendedahan. Ini bukan bukti, ini jerat murahan yang mereka memang direka untuk memecah belahkan kita. Kita bukan baru semalam kenal taktik mereka. Kita kawan Mahathir sejak 1998 lagi. Dan ingat, lain kali kekuatan Anwar ialah melawan rasuah. Sebab itu orang terdekat beliau akan jadi sasaran pertama. Mereka tahu tidak boleh jatuhkan Anwar. Jika jadi, mereka cuba libatkan orang sekeliling. Itulah yang berlaku kepada Samsul, dipancing, dipasang dan cuba dijadikan modal politik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lebih menarik lagi ialah apabila fitnah, rekaan, perangkap, tapi walau apapun skrip yang mereka cuba, kita lawan tetap lawan. Biar mereka bermain lumpur, kita takkan tunduk dengan permainan pengecut. Jalan terus PMX Anwar Ibrahim reform habis. Nota, mohon PMX buat pembersihan total di pejabat Perdana Menteri sendiri dan semua kementerian termasuk menteri. Ganti mereka yang lebih perform, ada integriti dan boleh deliver idea Malaysia Madani, reformasi dan anti rasuah. Siasat juga semua ketua polis negara yang dah jadi talui barut kartel. Anda ada baki 2 tahun lagi. Jika azam baki tidak firm, sila tukar, kata Samgaz. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.
Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawaban kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi.